Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama kita, dan dikurniakan oleh Allah SWT keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kita panjatkan kehadrat Allah SWT. Pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Selasa yang kedua, anjuran surah Jumaat An-Naim section 5 Wangsa Maju menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadil Ustaz Muhaddir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 188 yang mana Ustaz Muhaddir masukkan untuk menjawab kekeliruan dalam fikiran sebahagian umat Islam tentang amalan solat sunat Qobliyah Maghrib. Di sini mungkin kita amalkan ya, tapi ada dalam fikiran sebahagian sembahyang Qabliyah Ba'diyah itu tidak ada kekeliruan. Tapi Qabliyah sebelum dari solat fardu maghrib ini sunnah ke bid'ah? Dia keliru. Sebab dengar-dengar macam ada juga orang kata bid'ah. Bahkan di setengah tempat ada yang terkejar-kejar lepas azan maghrib saja terus nak qomat kerana bimbang orang buat bid'ah sembahyang Qabliyah Maghrib. Ini kekeliruan yang berlaku dalam fikiran sebahagian umat Islam. Baik, sebelum saya pergi kepada menerangkan tajuk sunnah atau bid'ahnya sembahyang Qabliyah Maghrib ini, suka saya ingatkan kepada diri saya dan kepada tuan-tuan tentang kepentingan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mati. Saya bacakan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah taala, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal al-Harith, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda kepada sahabat baginda Bilal bin al-Harith, bukan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhuma, "I'lam," ketahuilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begitu, "I'lam," ketahuilah. Jadi tentulah sahabat tertanya-tanya, apa dia? Ma a'lamu ya Rasulullah, apa dia yang perlu saya tahu ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, lalu Nabi sallallahu menjawab, innahu man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di fa inna lahu minal ajri misla man amila biha min ghairi aidan kusamin ujurihim syai'un. Lalu Nabi SAW menjawab, sesungguhnya barang siapa yang menghidupkan satu sunnah daripada sunnah-sunnah saya yang telah mati, yang telah dimatikan. Apa maksud dimatikan? Orang tak amal.
Benda tu sunnah, tapi orang dah tinggal. Tahu-tahu dihidupkan balik. Maka sesungguhnya bagi orang itu, daripada ganjaran pahala, sama seperti orang yang mengamalkan dengan sunnah itu tanpa berkurangan daripada pahala mereka sedikit pun. Jadi ingat ya, kita nak hidupkan sekurang-kurangnya 2 sunnah yang telah mati. Dan saya pun terfikir, rupanya sunnah yang dah mati ni tak payah mana. Tapi jadi payah. Jadi orang tak buat. Bukanlah maknanya sampai nak kena pikul, nak kena berpeluh, nak kena keluar belanja besar, ya, nak kena musafir jauh. Tak juga. Benda simple. Yang pertama, ya, saya harap lepas ini di surau kita tidak dimatikan sunnah ini, iaitu sunnah ittikhadus sutrah, mengambil sutrah penghadang ketika solat, baik solat fardu maupun solat sunat. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sutrah, iaitu penghadang. Jadi sembahyang sunat pun ada penghadang. Sebab itu para sahabat, nanti kita akan lihat ya, para sahabat apabila selesai daripada solat, mereka itu yabtadiruna sawari, mereka itu mengejar ya, tiang-tiang ketika nak solat maghrib. Kenapa? Nak cari sutrah, nak sembahyang sunat. Jadi kalau kita sembahyang seorang-seorang, masing-masing ada sutrah masing-masing. Yang paling simple yang dah ada lah, ni apa, sepanjang-panjang dinding ni kita sembahyang depan tu sutrah. Ataupun tiang-tiang yang banyak ni, kita sembahyang berhampiran dengan tiang tu di hadapan kita, atau di, tidaklah mesti ada hadapan direct macam itu, ke tepi sikit pun tak masalah. Itu, tapi jangan jauh. Macam ini jauh, maka kita rugi sunnah Nabi SAW. Ini jauh ni. Sedangkan sutratul imam, sutratul man khalfahu, sutrah imam itu menjadi sutrah kepada orang yang mengikut imam. Tapi kalau imam tak ada sutrah, kita semua rugi. Padahal payah mana ada sutrah. Botol air boleh jadi sutrah. Mic punya stand ni boleh jadi sutrah. Kalau tak nak gerakkan ke depan lah, kalau gerakkan ke depan, ya selesai lah, dinding tu jadi sutrah. Sekarang ni kita kata posisi ni kita nak macam ni, kita tak nak gerakkan ke depan. Kalau solat jemaah gerak ke depan ya, kan? Sebab dia untung satu saf kan. Kalau macam ni okeylah, orang tak ramai, kita rugi satu saf. Jadi katakan masih nak maintain macam ini pada solat selain pada solat jemaah, tak ada masalah. Tapi kan cantik, misalnya kita cari satu macam tempat boleh letak, nak letak apa tu, katakan sini amalkan baca suratul mulk, nak letakkan helaian-helaian suratul mulk atas tu, atau nak sangkut mikrofon atas tu, atau nak sangkut tasbih ke apa, ikutlah. Yang penting ada sekurang-kurangnya setinggi itu. Letak di depan tu, jangan dialih. Jadi imam pun senang letak mikrofon sangkut situ. Kalau ada imam yang nak guna tasbih, ambil tasbih di situ. Tapi tujuannya adalah sutrah, nak hidupkan sunnah Nabi SAW. Jadi kalau kita buat, katalah AJK ya, pengerusi dan juga AJK setuju buat, lepas tu AJK baru pula naik misalnya, bila mengundi sama dengan parlimen. AJK sini kan dah bubar belum? Parlimen dah bubar. AJK surah An-Naim saya tak pastilah ya. Katalah lepas ni kita dah tak jadi pengurusi, kita dah tak jadi AJK, tapi masa zaman kita lah dihidupkan sunnah ni. Ini fadilatnya, orang terus buat, kita dapat pahala free. Ini kalau orang bisnes kan, dia nak residual income, bekerja dah kurang tapi income masih banyak masuk. Takkan kita tak nak residual pahala? Benda mudah saja. Sutrah, itu yang pertama. Yang kedua, sunnah yang dimatikan adalah sunnah azan pertama ketika solat subuh. Kalau solat Jumaat, alhamdulillah ya, sampai sekarang sunnah Khulafa' ar-Rasyidin, sunnah Sayyidina Osman itu masih dihidupkan. Tapi lebih aula, ini kan sunnah Nabi SAW. Di zaman Nabi SAW, azan subuh 2 kali. Satu kali sebelum masuk waktu, ini membantu orang bangun, bersiap, mandi, wudu, kalau sempat tahajud ke 2 rakaat, witir 1 rakaat, kemudian datang berjemaah subuh. Azan yang kedua adalah azan masuk waktu. Kebanyakan masjid surau kita hanya azan masuk waktu. Bukanlah kita kata berdosa,
Bahkan dalam kitab-kitab fiqh juga disebut kalaulah mereka itu nak kurangkan ikhtisar, asalnya 2, tak apalah dia nak ringkas, maka hendaklah yang nombor 2 tu. Kerana azan masuk waktu ni yang lebih penting. Tidak menafikan kepentingan azan yang pertama, lebih kurang setengah jam macam itu sebelum daripada azan kedua. Saya tak pasti surah An-Naim sudah hidupkan atau belum. Jadi cadangan saya kepada pengerusi, kepada AJK, hidupkan. Bimbang pula ustaz, nanti ada orang sembahyang belum masuk waktu kan, ada orang sepatutnya dia masih boleh bersahur, dia dah ingat masuk waktu, dia berhenti bersahur. Kalau ada kebimbangan demikian, kan kita zaman internet, zaman media sosial dan sebagainya, why not kita iklankan dalam Facebook surau, mulai dari 1 November 2022, surau akan menghidupkan semula sunnah azan pertama. Jadi jemaah harap ambil perhatian, azan pertama nanti belum masuk waktu. Ia adalah azan yang sunnah zaman Nabi SAW dahulu. Dalam grup WhatsApp, surau saya rasa ada kan, grup WhatsApp dia hebahkan tiap-tiap hari. Jadi kalau daripada hari ini 11 bulan 10 sampai 1 bulan 11, insya-Allah ramai orang sudah tahu. Kalau dia terkejut pun hari pertama, hari kedua panik sikit, kita masuk waktu, tengok jam macam awal lagi. Tapi lepas 2-3 hari, insya-Allah biasa kita untung dapat pahala menghidupkan sunnah Nabi SAW yang telah dimatikan. Ya, 2 ya. Sunnah sutrah dengan sunnah azan subuh yang pertama, insya-Allah kita sama-sama hidupkan. Baik, kembali kepada tajuk kita. Ada orang menyangkakan bahawa solat sunat qabliyah ini bid'ah. Jadi kalau kita buat berdosa, bukan ya? Ini masalah dipanggil masalah khilafiyah. Apa hukum solat qabliyah maghrib? Ulama tidak seia sekata. Ulama berbeza pandangan. Jadi bila ulama berbeza pandangan, kita berlapang dada, masing-masing beramal dengan mazhab masing-masing. Kita di sini kebanyakannya mazhab Syafi'i. Jadi pendapat mazhab Syafi'i juga kebetulan sama dengan ulama Zahiri dalam masalah ini. Sunat ya. Sunnah itu makna cara yang dilakukan zaman Nabi SAW. Sunat maknanya buat dapat pahala, tak buat tidaklah berdosa, atau mustahab disebut dalam bahasa Arab. Jadi sunnah ada kalanya sunat, sunnah ada kalanya wajib, bahkan sunnah ada kalanya haram kita buat, sebab ia khususiah Nabi SAW. Misalnya apa yang Nabi SAW lakukan, berkahwin dalam satu masa lebih daripada 4 wanita, itu perbuatan Nabi. Kita boleh ikut macam tu juga? Tak boleh. Kenapa? Itu khususiah, itu istimewa untuk Nabi SAW seorang saja. Nabi SAW sembahyang 5 waktu tu sunnah, tapi bukan sunnah makna sunat, itu fardu, wajib. Buat dapat pahala, tak buat berdosa. Nabi SAW sembahyang ada sutrah. Nabi SAW, Nabi suruh sahabat azan 2 kali. Itu juga sunnah dan hukumnya sunat. Jadi beginilah sembahyang qabliyah ini mengikut mazhab kita dan juga mazhab Zahiri sunat. Mana buat dapat pahala, tak buat pun tak berdosa, tapi dia sunat yang disebut ghairu muakkadah. Tidak macam sunat ba'diyah. Kalau ba'diyah maghrib itu muakkadah, maknanya dituntut. Ya? Dituntut dengan tuntutan yang lebih. Yang sunat tidak muakkadah ni dituntut juga, tapi levelnya kurang sedikit. Mana kalau kita nak pilih salah satu, kita pilih yang muakkadah. Kalau kita boleh buat dua-dua, why not? Buat dapat pahala. Okay. Apa dalil? Iaitu hadis daripada Sayyidina Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Sallu qabla salatil maghribi." Qala fi thalithati liman syaa. Apa maksudnya? Nabi SAW bersabda, sembahyanglah kamu sebelum daripada solat maghrib. Sembahyanglah kamu sebelum dari solat maghrib. Sembahyanglah kamu sebelum daripada solat maghrib bagi orang yang nak. Mana Nabi SAW ulang 3 kali, tapi pada kali yang ketiga itu ada tambahan liman syaa. Kenapa pula ditambah liman syaa itu? Karahiyatan ayattakhidhan nasu sunnatan. Kerana Nabi SAW bimbang nanti manusia akan mengambil amalan tersebut sebagai satu jalan yang tidak boleh ditinggalkan. Takut-takut orang ingatkan wajib. Sembahyang sebelum salat maghrib ni
Sampai Nabi ulang 3 kali, wajiblah kot. Takutlah ada orang sangka macam itu. Nabi SAW tambah liman sya'a, bagi siapa yang nak. Orang faham lah. Kalau bagi siapa yang nak, maknanya yang tak nak tak payahlah. Kalau yang nak tak payah, maknanya bukan wajib, hanya sunat saja. Itu dalil kenapa ada mazhab mengatakan sunat, iaitu mazhab kita sendiri. Cantik soalan ni. Mana lebih afdal? Kita masuk tu tahiyatul masjid ataupun qabliyah maghrib? Kalau kita ingat konsep benda sunat ni buat dapat pahala, tak buat tak berdosa, yang afdal tentulah dua-dua. Kan kita tahiyatul masjid, lepas tu kita qabliyah, dapat pahala tahiyatul masjid, dapat pahala qabliyah, ya. Tapi tak semestinya, kadang-kadang kita masuk tu macam tak sempat kalau nak solat dua-dua. Kan macam imam pun dah dekat, bila dah dekat-dekat nak qamat. Mana yang afdal? Timbulnya macam tu, sebab nak buat satu, ya. Jawabnya, kita sembahyang qabliyah maghrib itu sudah jadi tahiyat. Kerana tahiyatul masjid ni adalah nak memuliakan masjid. Jangan kita masuk masjid macam masuk supermarket, macam kita masuk stadium, macam kita masuk padang. Kan kita masuk padang suka hati kita dah nak buat apa. Masuk supermarket suka hati kita lah nak pergi mana dulu, ya. Tapi kalau masuk masjid, itu kan tempat yang mulia di sisi Allah Ta'ala, maka ada tahiyahnya. Kalau tahiyah Baitullah adalah tawaf. Kalau kita masuk Masjidil Haram, yang idealnya bukan tahiyatul masjid, itu tawaf Kaabah, tawaf sunat. Itu cara memuliakan Masjidil Haram. Tetapi lain daripada itu, cara memuliakannya dengan solat. Solat yang memang kita niat tahiyatul masjid, ya. Solat yang kita niat qabliyah maghrib pun jadi tahiyah. Solat fardu, kita masuk orang dah qamat, maka solat fardu itulah jadi tahiyatul masjid kita. Kerana tahiyatul masjid ni dia boleh overlap dengan sembahyang lain. Tapi kalau kita nak lebih berhati-hati, kita niat dua-dua. Maknanya saja aku sembahyang qabliyah masjid dan tahiyatul masjid. Kita sembahyang qabliyah maghrib dan tahiyatul masjid. Tapi kalau kita niat satu saja, misalnya qabliyah saja, masih jadi tahiyah. Tapi kalau niat tahiyah saja, tidak jadi qabliyah. Jelas, ya? Sebab apa sembahyang yang kita lakukan setelah kita masuk masjid, yang mana dalam bentuk sembahyang tahiyatul masjid, dia akan jadi tahiyah. Sama ada solat sunat qabliyahnya atau fardu maghribnya, dia sudah menempati, menghormati masjid. Tapi kalau kita misalnya hanya kita nak tahiyatul masjid, lepas tu orang qamat, tak adalah kita sembahyang qabliyah tadi. Tapi kalau kita sembahyang qabliyah, dia automatik jadi tahiyatul masjid. Begitu, ya. Wallahu a'lam. Al-Imam Tabari ini berkata, lam yurid nafya istihbabiha li'annahu la yumkinu an ya'mura bima la yustahabbu, bal hadha al-hadithu min aqwal adillati ala istihbabiha, wa ma'na qawlihi sunnatan ay syari'atun wa tariqatun lazimatun. Kan dalam hujung hadis tu ada disebut, Nabi SAW ulang, ya, liman sya'a, sebut liman sya'a tu kerana bimbang manusia mengambilnya sebagai sunnah. Kotlah ada orang faham kalau macam tu kira tak sunnah lah. Tidak, diterangkan oleh Imam Tabari ini, bukanlah Nabi SAW bermaksud menafikan kesunatan, kerana tidak mungkinlah Nabi SAW menyuruh sesuatu yang tak sunat. Nabi suruh tapi tak sunat pun, tak mungkin. Bahkan hadis inilah menjadi antara yang paling kuat dalil menunjukkan sunat sembahyang qabliyah maghrib. Adapun makna sabda baginda SAW yang mana bimbang orang jadikan ini sebagai sunnah, maksud sunnah di sini adalah satu syariat atau satu jalan yang wajib. Takut orang bimbang kata benda ni wajib, Nabi tambah liman sya'a, bagi siapa yang nak. Kemudian dalil yang kedua daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, laqad ra'aitu kibara ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna as-sawari indal maghribi. Aku telah melihat sahabat-sahabat Nabi yang utama, kibarul ashab ni mana seumpama Sayyidina Abu Bakar, seumpama Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu ajma'in, ataupun 10 mubasysyirin bil jannah. Sebab sahabat Nabi ramai. Pada sahabat-sahabat Nabi yang utama
mereka ini berebut-rebut ataupun bersegera untuk mendapatkan tiang-tiang sebagai sutera ketika mana masuk waktu maghrib. Jadi ini indikasi ada solat sunat sebelum waktu maghrib. Itu sebab sahabat cari sutera, iaitu tiang-tiang. Hadis inilah yang dijadikan dalil oleh Al-Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Hasyiatul Bajuri tentang sunatnya mendirikan solat sebelum daripada fardu maghrib. Ini maknanya qabliyah. Daripada Abdullah bin Mughaffal rahimahullah ta'ala, beliau berkata, ini dalil umum ya. Yang dua tadi dalil khusus. Yang ini dalil umum. Nabi SAW bersabda yang bermaksud di antara azan dan iqamah ada solat. Di antara azan dan iqamah ada solat. Kemudian pada kali yang ketiga Nabi SAW bersabda, bagi sesiapa yang mahu. Baginda SAW takut perkara tersebut dianggap wajib oleh orang lain. Lebih kurang dengan hadis yang pertama tadi. Tapi hadis yang pertama tadi itu khusus untuk qabliyah maghrib. Yang ini umum antara azan dan qomat. Mana qabliyah lah. Ya. Jadi tidakkah maghrib pun ada azan dan qomat? Ada. Maka terpayung di bawah umum hadis ini ada qabliyah. Pendapat ulama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhazzab, dalam salat sunat 2 rakaat sebelum maghrib terdapat 2 pandangan masyhur dari kalangan para ulama Khurasan. Walau bagaimanapun pendapat yang sahih. Bila Imam Nawawi sebut sahih, maknanya pada penilaian beliau dalil pendapat yang satu lagi itu tak kuat. Khilaf ya khilaf, tapi pendapat satu lagi itu dalilnya tak kuat. Sebab itu disebut pendapat yang sahih. Kalau dalil pendapat yang satu lagi itu pun kuat juga, akan disebut al-asah, yang lebih sahih. Mana yang satu lagi pun kuat juga, tapi yang ini lebih. Tapi kalau as-sahih, mana yang satu lagi itu dalilnya tidak kuat. Walau bagaimanapun kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, pendapat yang sahih antara kedua-duanya ialah sunat mendirikan solat 2 rakaat sebelum maghrib itu. Jadi dah tahu benda khilaf. Bagi yang berpegang dengan yang tak sunat, dia tak payah buatlah. Tapi tak perlulah membid'ah sesatkan pula ya kawan-kawan yang berpegang dengan mazhab yang satu lagi. Di dalam kitab Nihayatuz Zin karangan Syekh Umar Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala, beliau menulis disunatkan melakukan salat 2 rakaat yang ringan. Maknanya ya, salat qabliyah ni jangan panjang sangat. Kalau nak baca surah pun surah yang pendek-pendek ya. Jadi tidak perlu lama sangat. Dimaksud ringan di sini sebelum maghrib, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud salatlah kamu sebelum maghrib, dan juga berdasarkan hadis Nabi yang lain antara azan dan iqamah itu ada solat, yakni solat sunat. Jadi nak kata, kadang-kadang orang komplain kata ulama ni letak hukum je, tak ada cerita dalil. Yang letak hukum saja tak ada dalil itu memang dimaksudkan nak ringkas, quick reference untuk orang nak tahu hukum saja. Tapi banyak kitab macam kitab ni sebut sekali dengan dalil. Dia beritahu sunat terus bagi 2 dalil. Baik. Pendapat yang kedua ya, harus, bukan sunat pun harus. Mana nak buat tak nak buat pun tak ada masalah ya. Ini adalah pendapat mazhab Hambali. Dalil mereka adalah hadis kunna nusalli ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ghurubi syamsi qabla salatil maghribi faqultu lahu akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallahuma qala kana yarana nusallihima falam ya'murna walam yanhana. Ini dalil kenapa mazhab Hambali kata harus ya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dulu kami selalu sembahyang zaman Nabi, kata perawi hadis ini, ketika zaman Nabi dahulu kami selalu solat selepas daripada terbenam matahari, sebelum daripada solat fardu maghrib. Zaman Nabi kami memang buat macam itu. Lalu aku bertanya kepada sahabat tadi, adakah Rasulullah SAW sendiri sembahyang? Kamu orang ialah sembahyang 2 rakaat tu sebelum daripada solat maghrib. Nabi sembahyang tu 2 rakaat tu. Lalu dijawab oleh sahabat, iaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
adalah baginda melihat kami sembahyang, tapi baginda tidak mencegah, tidak menyuruh kami melakukannya, dan baginda tidak mencegah kami. Jadi sebab itu mazhab Hambali kata harus. Mana kalau sunat, tentulah Nabi pun buat juga. Nak kata haram, tentulah Nabi larang. Ni Nabi tengok, tapi Nabi tak suruh dan tak larang. Tapi kita kenapa tak kata harus? Kita ada dalil lain. Memang Nabi suruh pun, cuma Nabi tambah liman sya'a, bagi siapa yang nak. Sebab itu mazhab kita kata sunat. Pendapat yang ketiga, bukan setakat harus tapi tidak sunat, khilaf aula dan makruh, iaitu ulama mazhab Hanafi mengatakan ianya khilaf aula, iaitu tidak afdal. Mana yang afdalnya tak payah buat. Dan ulama Maliki mengatakan makruh. Makruh maknanya jangan buat lah. Tapi kalau buat pun taklah berdosa. Tapi jangan buat benda makruh. Maka kesimpulannya tentang solat sunat qabliyah maghrib ini adalah masalah khilaf masing-masing, ikut mazhab masing-masing, tak perlu nak berbalah. Yang kata makruh dia tak usah buat. Yang kata khilaf aula pun jangan buat. Yang kata harus dia terpulang. Yang kata sunat eloknya buat. Tak ada yang kata wajib. Apa dalil mazhab Maliki mengatakan demikian? Iaitu hadis riwayat Imam Abu Daud, su'ila ibn Umar 'ani rak'ataini qabla al-maghribi faqala ma ra'aitu ahadan ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallihima. Ditanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Umar, tentang 2 rakaat sebelum maghrib tu. Lalu beliau menjawab, aku tidak lihat satu orang pun pada zaman Nabi sembahyang 2 rakaat ni. Jadi dah kalau zaman itu tak ada buat, ya makruh lah kita buat. Nak kata haram pun tak ada dalil kata haram, sebenarnya sunat. Tapi dah tak ada sahabat buat. Tapi ini agak lemah lah. Pertama kerana bertentangan dengan hadis lain yang menunjukkan sahabat bergebut-gebut tiang untuk sembahyang dan sebagainya. Dan dengan mengambil kira fakta bahawa Sayyidina Abdullah bin Umar ni radhiyallahu anhuma masih kanak-kanak pada masa itu. Maklumlah kanak-kanak ni bukan selalu dia ikut orang dewasa. Ya, ada kala dia ikut, ada kala dia tak ikut. Jadi kalau dia tak perasan tu, itu sangat logik bahawa tidak perasan sahabat sebenarnya melakukan. Apapun ini dijadikan sandaran dalam mazhab Malik dan juga mazhab Hanafi untuk mengatakan khilaf aula ataupun makruh. Dan yang kedua dalil mereka adalah qiyas, iaitu diasaskan kepada larangan bahawa tidak ada solat selepas menunaikan fardu asar sehingga masuk waktu maghrib. Tapi kiasnya pun agak lemah. Sebab itu yang lepas sembahyang asar sebelum masuk waktu maghrib itu sepakat, tak ada solat sunat mutlak, ya. Tapi kalau sunat yang bersebab pun masih ada. Misalnya kita lepas sembahyang asar, kita masuk ke masjid nak tunggu maghrib misalnya, itu kan asalnya tak boleh sembahyang sunat. Tapi solat sunat kita ni bersebab, iaitu tahiyatul masjid. Itu kita solat. Apatah lagi ini memang dah masuk waktu maghrib. Hanya kan kita solat sunat sebelum fardu maghrib. Jadi kalau kita lihat dari segi dalil, kias ini pun agak lemah. Apapun itu mazhab mereka beramal dengan mazhab mereka, kita beramal dengan mazhab kita. InsyaAllah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana semuanya adalah hasil ijtihad daripada para ulama yang layak berijtihad. Tapi kalau kita pula sibuk nak berbalah tu dah jelas-jelas dilarang. Nak menyesatkan orang tu lagi dilarang. Sedangkan masalah khilaf, kaedah menyebut la yunkaru al-mukhtalafu fihi wa innama yunkaru al-mujma'u alaihi. Tak perlu kita ingkar benda yang ulama khilaf, masing-masing beramallah dengan mazhab masing-masing. Kalau kita nak ingkar perkara yang dah ijma', ulama kata, semua ulama kata ni haram, semua ulama kata ni dilarang, yang itu kita ingkar. Perbincangan hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu, tentang hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu yang tidak pernah melihat sesiapa pun yang melakukannya pada zaman Nabi SAW. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menyebutkan ulasan daripada Imam Al-Baihaqi dan para ulama hadis tentang riwayat tersebut. Jadi ulama-ulama hadis ada komen lah. Imam Al-Baihaqi dan para ulama hadis menyebutkan bahawasanya beliau Ibn Umar radhiyallahu anhu telah menafikan sesuatu yang beliau tidak mengetahui tentangnya. Sedangkan yang demikian itu, iaitu adanya solat sebelum maghrib, telah ditetapkan oleh para sahabat lain yang mengetahuinya.
Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, oleh itu hendaklah mendahulukan riwayat daripada mereka, yakni para sahabat yang menetapkan sunnahnya solat 2 rakaat sebelum maghrib, disebabkan mereka lebih banyak mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Kaedah usul fiqh yang sudah disepakati mengatakan mereka yang menetapkan sesuatu hukum didahulukan daripada yang menafikan. Ini kaedah ya. Kadang-kadang bercanggah. Yang ni kata tak ada. Tak ada solat sunat sebelum maghrib. Sahabat Nabi juga. Yang lain pun sahabat Nabi juga. Mereka kata ada. Sahabat berebut-rebut diam nak sembahyang sunat sebelum maghrib. Ya, dan Nabi pernah suruh 3 kali. Cuma kali yang ketiga Nabi kata liman sya'a, bagi siapa yang nak. Jadi yang mana nak dahulu ni? Ini dipanggil apa tu? At-tawfiq bainal ahadith ataupun bainal asar. Reconcile antara hadis-hadis yang zahirnya macam bercanggah. Jadi salah satu kaedah yang digunakan adalah yuqaddam al-musbit ala nafi. Didahulukan yang menetapkan kata ada berbanding dengan yang menafikan. Kenapa? Kerana yang kata ada dia ada ilmu. Yang kata tak ada dia tak tahu. Maka yang ada ilmu didahulukan daripada yang tak tahu. Itu kaedah yang dipakai oleh para alim ulama. Ditambah dengan fakta yang kita sebutkan tadi, faktor usia, sangat logik sekali beliau tidak perasan apa yang dilakukan oleh orang-orang dewasa. Tapi kalau ikut kaedah usul fiqh, yang menetapkan kata ada didahulukan berbanding dengan yang menafikan, mengatakan tidak ada. Jadi berdasarkan adanya dalil-dalil salat sunat sebelum maghrib dan tidak ada dalil yang melarang melakukannya, maka pendapat yang kuat adalah solat qabliyah maghrib merupakan solat sunat rawatib, maknanya yang mengiringi solat fardu, tetapi statusnya ghairu muakkadah, tidak begitu ditekankan sangat berbanding dengan solat sunat rawatib yang lain. Walau bagaimanapun para ulama mencadangkan hendaklah tidak melazimkan melakukannya setiap hari supaya tidak beranggapan ia menjadi solat sunat rawatib yang muakkadah. Maknanya ada sekali-sekala misalnya sebulan sekali, sebulan 2 kali, ya lepas azan terus komen. Oh kalau macam tu tidaklah muakkad. Supaya orang faham, sama juga macam baca alif lam mim sajadah subuh Jumaat itu adalah sunnah, tapi sekali-sekala imam tinggal supaya orang tahu itu tak wajib. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naqadha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.